Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak explain tentang apa, macam mana kita nak tengok satu-satu chart tu berpotensi swing ataupun berpotensi positional trading. So chart ni trading ada dua, basically ada dua. Satu adalah swing trading. Swing trading normally depends on daily and entering on smaller time frame. So macam saya gunakan 1 jam lah. So satu lagi adalah dipanggil sebagai positional trading. So positional trading ni maksudnya normally depends on weekly and entering on daily time frame. So macam ni lah, ada dua. So konsep dulu. Konsep mencari chart. Konsep mencari stok yang meet kriteria. Saya explain satu-satu dulu. Apa yang saya nak cari? Adalah tak kisahlah sama ada swing ataupun position training. Apa yang saya nak cari adalah, nombor satu, saya nak cari kata ni moving average 200 kan, moving average 200. So apa yang saya nak cari adalah, saya nak cari at least rising macam ni, macam saya explain sebelum ni kan. So contohnya sini. So apa yang saya nak cari, saya explain dulu. Saya lukis dulu. So ini adalah MA, normally adalah MA10 lah, ataupun MA20 normally. Then dia breakout. So saya nak cari rising from bottom di antara area from 30% to 100% or more. Itu yang saya nak carilah, 30% to 100% or more. Kemudian dekat sini apa yang saya nak tengok, saya nak tengok nombor satu, saya tengok price rejection on MA10, MA20. Satulah. Nombor dua, small volume pullbacks. Ketiga, saya nak tengok breakout on high volume. So nombor empat, BCP or tight range lah. Okay, so yang ni saya ingat saya dah biasa explain lah sebelum ni kan. Cumanya apa yang saya nak explain lah, macam mana cara kita nak cari position yang sesuai lah di antara swing dan positional trading. The best trading long term adalah position trading. So position trading ni normally dia boleh buat, maksudnya dia punya macam ni, saya tulis dulu. Dia punya advantage dia adalah higher profit lah. So sorry, bukan advantage lah, saya tulis pro and cons. So satu adalah higher profit, but wider stop loss.
So nak kena pandai cari lah, tapi saya explain kat bahagian tu nanti. Nombor 2 adalah long wait lah. Maksudnya kita punya dia akan jadi lama lah. Long wait ni maksudnya dia boleh jadi from few weeks to few months lah. Few months. Ini dulu. Tapi kalau kita tengok dekat swing trading pula, swing trading ni antara pro dan con dia. So normally yang saya tengok around 30% lah win rates before continue rising again lah. Maksudnya after pullback, after rising dia pull back around 30%, then dia pull back, kemudian naik lagi another 30 ke 40% before dia pull back, before dia buat kejatuhan lah. Nombor 2 short wait, maksudnya sebab kita bergantung kepada daily only kan, short wait lah. So tu antara yang saya nak. Okay, now kan, berbalik kepada chart yang di bawah ni. So apa yang kita nak adalah kita nak keadaan dia nombor 1, apa yang prefer kan, preferable yang kita nak adalah nombor 1, rising on flat MA200 and pullback on rising MA200. The best is adalah the best lah. Ini the best lah. The best is rising on rising MA200, pullback on rising MA200. What we don't want then is rising on downtrend MA200, pullback on downtrend MA200. Ini kita tak nak. So nombor 2, rising on downtrend MA200, pullback on flat MA200 that fail MA10 and MA20 rejection, fail MA20 rebound. Okay, saya explain macam mana cara dia. Saya explain dulu macam ni. Contohnya apa yang kita tak nak. Yang kita tak nak ialah dia naik ke sini, contohnya dalam keadaan downtrend ni, kemudian dia buat pullback. So buat pullback, normally dia akan jatuh. Ini yang saya nampak lah normally. So normally apa yang kita nampak adalah dia rising, kemudian sini ada sini akan ada moving average MA10 ataupun MA20 lah. So then dia fail. So yang ni kita tak nak. So normally yang ni kita tak nak. Keadaan nombor 2 adalah so rising on downtrend MA200, pullback on downtrend MA200, macam ni lah. So yang ni tak nak. So apa yang akan berlaku adalah dalam proses ni adalah dia akan meneruskan proses accumulation lah, sehingga dia boleh break point ni So macam tu. Nombor 2 adalah rising on downtrend MA200, pullback on flat. So macam ni lah, rising on downtrend macam ni lebih kurang. Rising on downtrend ni lebih kurang at the end of downtrend, tapi mata kita still nampak downtrend lagi. So dia rising, dia buat fullback kan on downtrend, rising on downtrend MA200, pullback on flat. Maksudnya dia rising tapi dia fail. Dia fail ni maksudnya dia naik macam ni sama, tapi dia fail. So yang ni pun kita tak nak. So akhirnya dia kena buat proses accumulation sehingga boleh break
point yang macam ni. Nanti saya akan explain. So ada dua jenis lah. So apa yang berlaku adalah ini adalah type nombor 1. Okay, now saya buat satu ilustrasi. Satu keadaan lagi adalah, so ni adalah downtrend. Allah, tak nampak. So ni adalah, saya padam. Ini adalah dalam keadaan MA200 yang downtrend ni. Kemudian apa berlaku adalah dia akan flat macam tu. Flat, kemudian dia naik macam ni lah. Ini pun kadang-kadang jumpa juga. So apa berlaku adalah bila berlaku dalam keadaan macam ni, so dia normally dia akan buat macam ni lah. So normally dia naik contohnya. So then dia turun, dia naik, dia turun. So then dia gagal. Dia gagal lah. So yang ni proses accumulation. Tak kisahlah sama dia turun ke, dia naik ke, macam mana ke. So macam tu lah lebih kurang. Sehingga at the end tu nanti saya explain, dia akan buat breakout. So okay, normally apa yang kita observe lah, ketika dia naik, ketika dalam keadaan downtrend ni, dia ada satu moving average kat sini lah. So normally moving average ni adalah moving average MA10 ataupun MA20 lah. So saya tulis sini MA10 or MA20, which is yang dia fail lah. So MA10, MA20. Why dia fail? Because of dia naik dalam keadaan dia mula IRU dia. Proses IRU dia tu bermula pada ketika MA200 tu tengah downtrend. Macam ni lah. Okay. So maka kita tahu bahawa dia akan buat satu jangkaan yang mana dia akan meneruskan proses accumulation lah sepanjang ni. So sepanjang ni lah. So dan kita akan nampak bahawa dekat sini normally volume dia akan jadi high lah. Macam ni, volume dia high. So sini kemudian kita akan nampak sepanjang ni dekat area-area daripada sini kejatuhan ni sampai ke sini, kita akan nampak dia volume high and low. Maksudnya volume high and low ni adalah proses accumulation. So macam tu lah. Okay. At the end tu, apa yang kita nampak adalah, kita akan nampak sekali lagi di hujung tu, kita akan nampak dia start rising macam ni. Kita akan nampak. So yang ni adalah apa? Contohnya yang ni adalah MA10, MA20 juga. So MA10, MA20, saya tulis ni MA10, MA20. So apa yang berlaku adalah dia akan di hujung ni, dia akan jadi success rebound. Faham tak? Dia akan jadi success rebound. Contohnya seperti inilah. So sini contoh kan, success rebound. So maksudnya apa yang kita nak, kita nak adalah apa yang kita nak ialah dekat kawasan hujung ni, apa yang kita nak je, kita nak tulis sini normally at the end of flat basing MA200 ni, so kita akan nampak satu price mula sustain on MA10 or MA20 sebelum proses breakout. Nampak. So tak apa, kita akan tunjuk. Cuma saya nak tunjukkan idea ni dulu before kita go through ke depan. Kalau ada video yang ke depan ni, anda akan nampak lah yang saya explain ni. So normally ada macam ni lah yang saya explain. Faham tak? Nanti go through balik video ni. Tengok berulang kali. Saya akan go through beberapa chart dulu. Macam ni. Saya akan cuba tunjuk lah. Maksudnya beberapa chart. Now yang ni dulu setakat sekarang. Saya harap yang ni dulu. Example kita go through okay. Sebelum saya sambung, kaedah ni positional trading tengok dekat weekly, swing trading tengok dekat daily. Positioning keadaan macam ni, positional trading tengok dekat weekly. Manakala swing trader dia akan tengok dekat daily. Macam tu lah. Tapi konsep dia sama je. Sama ada kita ambil daily untuk swing ataupun kita ambil positional trading untuk weekly. Sama saja. Cuma
Positional trading ni dan swing trading ni perbezaan ni pada sudut time frame, daripada sudut holding power, daripada sudut waiting period untuk trading tu sendiri, sama dia terpaksa menunggu begitu lama atau dia akan trading begitu lama. Itu saja. Dapat Okay, now kita go through ceiling tu, macam mana nak menentukan positional trading ataupun macam mana. Okay, first sekali apa yang saya normally buat adalah saya akan tengok weekly. Saya buka weekly sebab saya nak tengok ada opportunity tak dekat positional trading, ataupun first kali saya nak tahu adakah ini stock positional trading ataupun stock swing trading. So kalau dalam keadaan ni saya tahu bahawa sebenarnya dia adalah swing trading. So maksudnya dia punya top dia kat sini. So apa yang berlaku kat sini adalah, kalau saya tengok tadi berdasarkan konsep saya explain, so dia ada IRU kat sini. So IRU lah. So then saya bagi tahu tadi ada kegagalan kan, kegagalan dekat MA20 kat sini. So sini gagal lah. Then dia meneruskan proses penurunan kan. So keseluruhan ni apa yang kita nampak tadi, saya ada explain satu video bahawa dekat sini kita ada nampak high volume kat sini kan. Kemudian the rest ni saya bagi tahu ada high dan low kan. So proses accumulation pun bermula. So dekat sini adalah consider sebagai weekly ni sebagai positional trading dulu. Clear right bagi ni. Tapi tak ada positional trading kat sini. So maksudnya dia tak kena dengan setup yang saya nak under kategori positional trading. Dan saya buka daily. Dekat daily berlaku satu setup lah. Maksudnya apa setup yang saya nak adalah saya tak nak naik dalam keadaan downtrend, pullback yang gagal. So kawasan ni consider IRU yang gagal lah. Ni definition dia, IRU yang gagal macam ni. Kemudian dia buat pullbacks kan. Dia buat pullback, maksudnya proses accumulation berlaku. Maksudnya pullback on the rising MA200, but however dia fall below MA200. Second time dia naik sekali lagi kan, dia naik kat sini contohnya. So kita nampak bahawa dia buat price rejection kat sini. So dia mid under swing kategori lah. So ceiling ni under swing kategori. So kat mana yang kita nak masuk dia kan? Kita nak masuk bila dia upon breakout ni lah. Upon breakout ni 0.195 ni. So saya set 0.195, dia trigger saya alert, tapi saya tak masuk because of saya ada position lah. So saya tak masuk lah. Saya masih dalam SCIB lagi kan. So SCIB tak apa, go through yang tu nanti kemudian. So apa yang berlaku lah, ini adalah kategori swing trading punya sistem stock yang sudah pun breakout. So hari ni breakout 18%. Dapat Now next adalah saya go through maju perak contoh. Okay, maju perak. So first kali saya buka weekly. Saya akan buat beberapa sampel. Ini tak adalah, ni memang merepek lah. Maksudnya dia bukan under kategori positional lah. So kita buka kat daily. Daily ada satu. So daily apa yang berlaku lah, dia rising on the flat. Rising on the flat, pull back on the rising, but fail dekat sini lah. So ni consider fail. So maksudnya dia meneruskan proses accumulation lah. So chart ni consider sebagai under kategori swing yang gagal lah, but not positional trading. Itulah bagi ni. JSB contoh. Buka weekly. So apa berlaku, saya explain daripada bawah ni contohnya lah. So katakanlah kita berada di location ni lah contoh. So kita nampak bahawa dia mula buat IRU. So kita katalah dia IRU proses. So IRU proses sampai sini. However dia fail. So kita nampak lah bahawa pullback dia fail kat sini. So ni all the way ni fail. So saya tahu bahawa on the positional trading dia akan mula buat breakout dekat sini contoh Okay. So pada ketika point di dalam kawasan accumulation weekly ni, faham ini consider sebagai opportunity swing. Dekat sini pun ada opportunity swing kat sini, dan dekat sini pun ada positioning untuk ada keadaan untuk swing. But selepas masuk dekat fasa ni, dia dah consider sebagai positional trading. Jelas maksudnya? Contohnya macam ni. Contohnya katakanlah saya padam sini contoh. So saya buka-buka, saya kata wah ada satu dah start naik atas MA200 contoh. Maka saya buat daily. Saya buka daily. So saya buka daily, saya pun nampak benda yang sama juga kat sini. So apa yang berlaku lah,
Dia naik, dia buat pullback, maka fail, proses accumulation bermula. So saya pun kata okay, dekat sini lah maksudnya sekarang ni under swing trading, bukan position trading, sebab position trading memang tak ada lagi sekarang ni. Maksudnya weekly time frame memang tak ready untuk position trading, but dekat time frame daily tu ada position trading. So apa saya nampak adalah dia mula buat breakout sini, tapi breakout dia too high lah, dia not tight range kan. Kalau tengok nota yang awal tadi saya tulis tu macam tu, saya nak macam tu. So apa berlaku lah, saya aim for swing sajalah. So aim for swing. So berlaku next adalah saya aim bahawa saya nak ambil breakout yang konsisten selepas 0.24 ni dekat under kategori swing. Yalah, so dekat sini dia mula breakout lah. So dia mula breakout. Katakanlah contoh kan, katalah contoh kita ambil lah, which is ini dah terlalu jauh kan. So mungkin kita ambil kat sini memang tak ada position lah. Okay. So katakanlah dia buat pullback, kita nak cari satu opportunity kat sini kan. So dia buat pullback MA10 belum lagi. So dekat sini ada satu. Katakanlah saya ambil saya nak explain macam mana saya buat trading, macam mana saya masuk position. So katakanlah saya ambil kat situ. Dapat So bila saya buat kat situ, saya hanya bergantung kepada swing saja, sebab positional trading tak ada lagi. So kalau kita tengok kat positional trading kat kawasan ni, dia masih under run up lagi, run up on the flat MA200. So apa yang berlaku dekat sini ialah, so dia rising lah. So saya dah masuk position kat situ. So dia rising. So apa yang saya nak buat adalah saya hanya control dekat MA10, MA20 saja. Contohnya sebab saya under swing, because weekly tak ada position trading lagi. So saya cut kat sini lah. So saya flatten maksud saya take profit lah. Maksudnya sama ada saya negatif atau positif. So kata dalam trade ni saya loss, contoh Kemudian dia buat proses accumulation lah. Maksudnya dia run up sampai sini, dia buat accumulation semula. So ni adalah accumulation. So saya tak ada position lah kat sini. So meantime dekat weekly, apa yang berlaku adalah dia buat pullback lah. So dia buat satu pullback. So pullback ni consider pullback yang success lah. Dan dia buat reversal selepas pullback rejection MA200 to MA20 dekat weekly. So berlaku lah kat sini kita nak cari satu position untuk swing lagi, ada kategori swing lagi. Jelas tak? So apa yang berlaku lah, dia buat price rejection. Sini tak ada basing lagi. Sekejap. Sini akan ada start basing. Mungkin akan ada satu basing contoh. Okey, setelah sini kan saya entry kat situ. Contohnya saya entry kat sini. Contohnya. So meantime dekat weekly apa berlaku adalah masih under IRU lah, IRU tapi ada price rejection kat sini. So maksudnya saya akan holding mengikut kepada MA10 ataupun MA20 untuk time frame weekly. Dapat So saya pun follow yang ni lah. Saya follow yang ni. Contoh untuk holding power kan. So saya pun hold dia. So dan price rejection lah. Ni price rejection dekat MA10. Yalah. So tapi saya kata saya nak try MA20 lah. Contoh okay, kat sini lah. Contohnya kan, okay, kat sini ni fail kan. Fail. Maka adakah selepas ni dia akan meneruskan proses accumulation dekat weekly kan? Dan proses accumulation pun bermula lah. So dia bermula because dia cut loss kan. So dia buat basing balik, dia naik semula. So dapat kita hold dekat MA50. So ni fail lah. Itu dah consider fail lah tadi tu. Consider fail. So ni adalah accumulation weekly. So kalau dekat daily ni dia akan jadi flat terus lah kat situ kan. Tapi kita tengok dekat weekly under position trading, so far tak ada position trading lagi kat sini because dia rising IRU dan dia buat pullback kan. So apa yang kita nak adalah kita nak dia breakout dekat kawasan ni.
So dekat kawasan ni lah bermulanya positional trading. Kat sini, kawasan ni, sampai situ lah lebih kurang kan. Ni dah terlewat dah tu. Pullback dan rising semula kan. Nampak perbezaan dia. Lama video ni, tapi tak apalah. So ini under consider sebagai positional trading punya keadaan. So boleh digest apa yang saya cuba sampai lah, dalam keadaan dua position ni, dan macam mana kita tentukan di antara swing dan positional. Nombor dua, macam mana kita select counter supaya counter tu jadi kita boleh define sama ada counter tu adalah short term trading which is swing, ataupun kita boleh consider sebagai positional trading. Example, saya share macam contoh, yang tu dulu nanti saya share yang lain sebab video akan jadi sangat panjang. So lepas ni kalau saya explain, saya akan bagi link dalam YouTube lah. Setakat tu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.